Puan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan oleh Yang Berhormat Kepala Batas ini bersekali dengan 3 soalan lain yang dikemukakan oleh 3 ahli Yang Berhormat berikut kerana ianya menyentuh isu serta perkara yang sama, iaitu melibatkan isu-isu jenayah kewangan dan seperti skam yang semakin berluasan dalam pelbagai bentuk penipuan, iaitu soalan 58 daripada Yang Berhormat Beruas 7 Mac, kedua soalan 85 daripada Yang Berhormat Batang Lupa pada 19 Mac 2024 dan soalan 72 daripada Yang Berhormat Kota Melaka bertarikh 25 Mac. Untuk makluman yang ahli Yang Berhormat, jumlah kes penipuan atas talian dan nilai yang terlibat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 adalah sebanyak 107,716 kes, melibatkan kerugian sebanyak RM3.2 bilion. Kerajaan tidak memandang rendah terhadap isu penipuan atas talian ataupun online scam dan tindakan-tindakan menyeluruh yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan dalam hal ini adalah seperti berikut. Penubuhan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan National Scams Response Center NSRC yang ditubuhkan pada Oktober 2022 berfungsi sebagai satu pusat respons pantas setempat yang boleh dihubungi melalui panggilan pantas 997 menggabungkan sumber serta kepakaran daripada Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, National Anti-Financial Crime Center, NFCC, serta disokong oleh pihak institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi. Secara umumnya, fungsi NSRC adalah untuk mengambil tindakan penguatkuasaan yang menyeluruh bagi memerangi kesalahan penipuan kewangan atas talian termasuk respons pantas dalam menjejaki dana fund tracing. Usaha yang dilaksanakan berupaya menyekat sebahagian pengaliran dan pengelupasan hasil penipuan termasuk mengesan dalang utama dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perlakuan kesalahan ini. Keberkesanan NSRC telah terletak pada ciri-ciri pengoperasiannya, iaitu pertama, membolehkan mangsa-mangsa penipuan membuat aduan dengan mudah dengan hanya mendial nombor 997. Sebaik saja aduan mangsa diterima, pihak NSRC yang turut dibantu oleh institusi kewangan mampu untuk mengesan jejak kewangan mangsa. Sekiranya wang mangsa dikesan masih berada di dalam sistem pembankan, tindakan sekatan boleh dilaksanakan. Tindakan sekatan ini dapat menghalang pelupasan wang mangsa dan memberi peluang untuk membolehkan wang itu dikembalikan semula kepada mangsa kelak. Selain dari itu, NSRC menerusi SKMM dan dibantu oleh industri telekomunikasi dapat mengenal pasti nombor-nombor telefon yang digunakan dalam perlakuan kesalahan penipuan ini. Tindakan sekatan dan penamatan perkhidmatan nombor-nombor telefon berkenaan juga akan diambil. Setakat Januari 2024, sebanyak 131 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 93 nombor talian yang meragukan telah disekat. Nombor-nombor akaun dan telefon yang terbabit itu juga akan direkodkan di dalam sistem Semak Mule pada PDRM sebagai rujukan dan panduan yang membolehkan orang awam membuat semakan sebelum mereka meneruskan transaksi kewangan mereka. Pengubahan undang-undang baru. Kerajaan kini sedang dalam proses merangka isu satu akta baru yang merangkumi peruntukan berhubung dengan tata cara dan penguatkuasaan kill switch untuk meningkatkan keselamatan digital dengan izin digital safety secara terperinci dan jelas selaras dengan keperluan semasa serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan kes jenayah cyber yang semakin meningkat. Selain itu,
Penelitian juga sedang dilaksanakan oleh kerajaan melalui agensi yang berkenaan terhadap beberapa peruntukan undang-undang lain seperti Akta Penjagaan Pengubahan Wang Haram, Pencegah Pembiayaan Kebangsaan dan hasil daripada aktiviti haram 2001, Akta 613, Kanun Seksaan dan Kanun Tata Cara bagi membolehkan pengembalian wang penuh kepada masing-masing mangsa-mangsa. Puan yang betul. Nampaknya soalannya panjang. Bagi jawapan tertulis sahaja. Ya, terima kasih. Kepala Patas. Terima kasih kepada Tuan Menteri di atas jawapan yang komprehensif dan mudah-mudahan dapat mengurangkan jenis skema yang berlaku di Malaysia ini khususnya. Soalan tambahan saya berdasarkan jawapan Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan kerajaan bahasa untuk gubal undang-undang berkaitan dengan skema, dan saya mengharapkan supaya dicadangkan adakah undang-undang tersebut dapat mempercepatkan proses pendakwaan jenayah skema di mahkamah. Betul, terima kasih. Ini adalah perkara yang diambil kira dan perkara yang final itu akan dibuat keputusan oleh agensi dan melibat terus. Saya percaya skam ini bukanlah satu yang unik untuk negara kita saja, tetapi saya difahamkan di seluruh dunia. Semua negara pun terlibat. Maka usaha dan lain-lain portal-portal yang baru juga akan diwujudkan supaya macam kill switch itu akan menghasil membawa skema itu diberhentikan dan seberapa segera yang boleh. Terima kasih. Ini juga adalah soalan Kota Melaka, jadi saya bagi Kota Melaka. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri. Kita lihat hari ini, skam kes ini banyak melibatkan institusi kewangan. Dan selama ini tiada apa-apa tindakan yang diambil untuk meminta supaya pihak bank bertanggungjawab sekiranya mereka ada kecuaian. Saya ingin menarik satu perhatian kepada Timbalan Menteri. Terus kepada satu soalan. kes, seorang wanita tua telah hilang RM500,000 dan apabila beliau mengadu kepada pihak bank, pergi ke bank suruh dia tarik balik aduan tersebut dan suruh dia pergi buat laporan polis. Di sini kita lihat pihak bank cuba melarikan diri daripada tanggungjawab. Jadi saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah undang-undang yang akan dibubar yang baru tu mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang tercuai, telah melakukan kerja-kerja yang tercuai. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Soalan yang tepat. Saya berpendapat bahawa bank perlu bertanggungjawab. Dia tidak boleh mengelak dari mengambil tindakan, dan jika ada mana-mana bank yang sedang atau telah membuat sedemikian, merujuk kepada agensi berkenaan supaya tindakan selanjutnya diambil. Walaupun sedemikian, rang undang-undang yang sedang dikaji ini akan merangkumi semua perkara yang Berhormat mengata, dan kita harap dalam stakeholders diskusi ini Yang Berhormat sendiri boleh terlibat dalam perkara ini. Terima kasih. Saya jemput Tuan Jimmy Puah Wee Si Tebrau. Selamat pagi Yang